Boleh saya tanya kepada doktor, bolehkah doktor huraikan tentang apakah kemuliaan dan kedudukan masjid di sisi agama Islam? Silakan, Fadil, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Ustaz Najri, panel bersama Ustaz Qani, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merofokkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk mengambil sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan baru-baru ni kita telah digemparkan dengan berita yang sedih, dan kita mengucapkan taziah dan simpati kepada mangsa Bangji yang baru ni di Selangor. Yang kita tengok agak yang luar biasa jugalah. Yang berlaku tu agak luar biasa disebabkan tak pernah berlaku selama ni tetapi terjadi juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kesabaran kepada mereka, dan kita berdoa jugalah moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan juga, terutama di tempat kita ni, di negeri Perlis ataupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan tak adalah bencana yang sedemikian berlaku. Kita pun takut juga sebab sekarang ni musim hujan ni, sehari suntuk hujan, dan diberitahu juga berkenaan dengan kita akan beberapa hari ini akan berlaku hujan juga. Baik, berbalik kepada soalan forum tadi, berkenaan dengan kedudukan masjid di sisi Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kepada peringatan, tazkirah bila kita ni dah selepas daripada fasa pandemik yang dahsyat sebelum ni, yang mana apabila ada masjid-masjid yang ditutup beberapa ketika kerana dikhawatiri bila kita contact person, bila dekat tu dia akan menyebabkan virus itu berjangkit. Jadi beberapa lama tu kita duduk sembahyang dekat rumah, kita tunaikan jemaah dekat rumah dan sebagainya, dan ada kala di kalangan kita ni dah selesa pula bila sembahyang, bila tunaikan solat berjemaah di rumah. Jadi inilah usaha-usaha yang dibuat untuk termasuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membangkitkan balik motivasi untuk sentiasa mengimarahkan masjid, untuk sentiasa menghidupkan masjid dan hadir ke masjid, yang mana ia merupakan satu tuntutan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana yang kita maklum bahawa rumah Allah ini, masjid ini dinamakan sebagai rumah Allah. Dinamakan sebagai rumah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu tiadalah yang beribadat dan berdoa kepadanya
sesuatu pun, bersamanya sesuatu pun. Nak kata bahawa apabila di rumah Allah Subhanahu wa taala ni, Allah namakan masjid ini sebagai rumah Allah. Dan di dalam masjid tersebut kita menunaikan segala apa ibadat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Jadi apabila kita nak menunaikan solat dan sebagainya di dalam masjid, maka kita tidak melakukan apa-apa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara keistimewaan apabila kita pergi ke masjid, maka kita pergi ke rumah Allah. Kadang-kadang kita bersaing. Kalau kita di negeri lain, di bandar-bandar yang besar, kan, kalau kita dekat KL, dekat Pulau Pinang dan sebagainya, kita bersaing nak pergi mall ataupun nak pergi rumah Allah. Kadang-kadang ada juga yang nak pergi ke masjid, tapi tak dan. Sebab apa? Sebab terperangkap dalam jam. Kita maklum berkenaan dengan hal tersebut. Bila nak pergi hadir solat maghrib dan sebagainya, Allah tarik nikmat jam dalam bila nak balik kerja. Kita alhamdulillah, kita di Perlis ni tak adalah jam. Tak adalah kita kena dengan jam. Dan kalau duduk di pekan pun musim perayaan je lah, kalau kita nak rasa jam pun. Jadi dan dalam masa yang sama kita tak berebut dengan tempat-tempat besar yang lain. Jadi daripada kita ziarah, kita tak ada mall untuk kita ziarah, dan itu amat baiklah untuk kita ziarah pula ke masjid. Untuk ziarah ke masjid. Jadi persaingan tu tak ada lah dengan persaingan di antara mall-mall besar dengan masjid. Kalau ada juhud yang lebih lagi lah. Sebab kalau pergi dekat tempat-tempat tu, dia akan ambil masa yang lama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini apabila Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah akan pensyariatan solat. Allah syariatkan solat. Antara keistimewaan solat adalah dengan Allah angkat Nabi itu ke Mi'raj, ke langit. Kenapa keistimewaan solat ni tadi? Kalau kita tengok ibadat-ibadat yang lain, Allah syariatkan di bumi. Tetapi solat ini keistimewaan dia apabila Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mensyariatkan di tempat yang tinggi. Dan apabila kita nak menunaikan solat pula adalah di tempat, bila syariat ibadat yang mulia, maka ditempatkan juga di tempat yang mulia, iaitu masjid. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala merelatekan masjid ini dengan iman. Merelatekan masjid ini dengan Islam. Dengan firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir fa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ya Allah berfirman, apa dia? Sesungguhnya siapa yang mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid ini, siapa dia? Yang melazimi masjid, yang datang ke masjid, yang menghidupkan masjid, ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan mereka ini juga menunaikan juga rukun-rukun Islam. Apa dia? Menunaikan solat, menunaikan zakat. Dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata kita beriman, kita kata kita menunaikan solat dan sebagainya, maka kita hendaklah dan untuk menyempurnakannya, kita menyempurnakannya dengan kita mengimarahkan masjid. Tak cukup kita nak beriman kepada Allah, nak menunaikan rukun Islam, tetapi kita tidak mengimarahkan masjid. Sebab itu Nabi SAW dalam kehidupannya,
daripada diutuskan menjadi rasul, tidak lepas daripada Nabi itu meninggalkan solat berjemaah di masjid. Sehingga para ulama salaf ada yang mewajibkan solat berjemaah di masjid. Kan sebagaimana yang kita selalu dengar dalam hadis, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 20 wa 70 darajah. Ulama mensyarahkan hadis tersebut, bila afdal ni solat berjemaah itu, maka berjemaah itu adalah dekat masjid. Asalnya adalah solat berjemaah itu disyariatkan di masjid. Di masjid. Kalau kita solat berjemaah dekat rumah, ataupun di musola dan sebagainya, itu adalah selepas tu. Maknanya kalau ada keuzuran, tua tak larat ataupun ada sakit dan sebagainya, maka bolehlah tunai solat berjemaah di, macam kita baru ni, PKP dan sebagainya, tak apa kita solat berjemaah di musola ataupun di rumah kita. Tetapi kalau dah kembali kepada yang asal, maka kita solat di masjid. Sebab itu Nabi apabila diutuskan sampai ke akhir ayat, Nabi sehingga ke wafat, Nabi akan menunaikan solat berjemaah di masjid. Walaupun ketika sakit, apabila 20 hari kan, apabila hampir Nabi tu nak wafat, 20 hari hampir nak wafat, 15 hari Nabi lebih kurang macam tu, Nabi sakit demam yang sangat kuat. Bila demam yang sangat kuat ni, kalau kita ni sahabat bagi tahu, Nabi bagi tahu dah solat ke semua orang muslim, mukmin. Depa bagi tahu, depa tunggu Nabi. Nabi pun kata, tak apa, aku bangun dan pergi solat bersama berjemaah. Nabi tak katalah, Nabi excuse, minta lah, sakit ni tak boleh nak imam solat, jadi duduk dekat rumah. Tetapi Nabi walaupun 15 hari sakit, tetap berjemaah. Dan hatta pada 5 hari yang akhir sebelum nak wafat Nabi, Nabi nak wafat, Nabi bagi tahu yang Nabi gantikan dia dengan Saidina Abu Bakar. Kita Saidina Umar kan, ini Saidina Abu Bakar menggantikan tempat Nabi. Hatta walaupun Abu Bakar mengimamkan solat, tapi still Nabi duduk dekat belakang Abu Bakar. Sampailah sehingga ke akhir hayat baginda, sampai bila, sebab apa nak gantikan pada Abu Bakar? Sebab Nabi bangun, Nabi pitang. Nabi bangun, pitang. Jadi waktu tu gantikan solat imam itu dengan Abu Bakar. Mana nak kata dengan sebab itu pensyariatan solat itu adalah berjemaah, dan jemaah itu adalah di masjid, berbanding di tempat-tempat seperti musalla, surau ataupun di rumah kita. Itu yang asal dia. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi di masjid, sebab itu apabila Nabi nak naik Mi'raj itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu nak kata mulianya masjid. Nabi sampai pun dekat Madinah, mula-mula yang Nabi buat apa dia? Nabi buat adalah masjid. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan kedudukan, keistimewaan masjid di sisi agama, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu saja untuk singgah pertama.